Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda cara untuk kita menggunakan fungsi VLOOKUP dalam Microsoft Excel. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk anda boleh lihat banyak lagi konten Microsoft Excel dan Microsoft Office yang lain. Dan tanpa membuang masa, mari kita tengok apa itu sebenarnya fungsi VLOOKUP. Okey. Fungsi VLOOKUP secara teorinya untuk kita mencari data yang berada dalam kita punya table atau kita punya list secara melintang. Maksudnya kat sini contoh kalau kita masukkan satu nombor iaitu ID number 2200 ni, kita akan tertera secara automatik untuk data nama, jantina, alamat tetap. Okey, saya akan tunjuk konsep saja dulu. Jadi bergantung kepada data anda macam mana. Okey, VLOOKUP ni sebenarnya vertical lookup. Kalau yang berdiri itu untuk data HLOOKUP. Itu nanti saya akan kongsi pada video akan datang. Ini ibaratnya macam kita membuat satu borang. Tapi saya buat dalam satu sheet untuk anda tengok macam mana konsep dia. Okey, contohnya macam ni. Kita masukkan ID number, kita akan jumpa nama, jantina, alamat tetap. Okey, sekarang kita masukkan formula VLOOKUP dekat nama sebab kita nak dia daripada ID number ni. Bila ID number berubah, data kat bawah berubah. Kita tulis VLOOKUP. Okey, nampak dia tulis apa? Ada 4 perkara yang kita akan letakkan dekat sini. First, lookup value. Lookup value ni iaitu ID number. Kita nak ID number ini yang akan merubah segala info yang berada dekat bawah. Nampak ID number dekat sini kan? Kita akan cari data tu melintang. Bila ada ID number, akan nampak nama, jantina dan alamat tetap. Okey, kita koma. Lepas tu table array. Table array ni daripada punca mana kita punya table atau kita punya list data tersebut. Kita akan tekan sini, kita akan ambil range untuk data kita. Pastikan anda tidak memasukkan header, koma, column index number. Column index number tu kita kena tahu nama yang kita cari ni. Kita kena tahu dia punya kolom tu kolom nombor berapa. Sekarang kita kira A adalah kolom 1, B adalah kolom 2. Kita letak nombor 2. Lepas tu range lookup. Range lookup ini adalah kita nak cari sama ada itu adalah value yang berdekatan atau itu adalah value atau info yang tepat. Kita akan pilih false sebab false adalah kita nak cari data tu yang tepat. Lepas tu kita tutup. Nanti saya akan tunjuk macam mana penggunaan true. Kita tekan enter. Okay, sekarang ni not available kan? Sebab kita tak isi ID number tu berapa. Okay, kita try isi satu nombor 2212. Kita tekan enter. Nampak 2212 dah terkeluar nama Zara Izrina ni dekat sini. Okay, macam tu. Kita try nombor lain 2215. Macam tu. Nampak dah berubah dekat sini. Okey, sekarang apa akan jadi kalau kita guna fungsi VLOOKUP ni? Kita akan letak true dekat sini. Okey, bila true dia tetap keluar Ismail kan? Okey, apa kata kalau kita letak nombor yang tiada dalam ID number? Contohnya kita nak letak 2201. 2201 dia akan keluar Ali bin Abu. Sedangkan dekat sini 2201 tak ada. Maksudnya dekat sini dia akan cari data yang berdekatan dengan nombor 2201. Itu adalah kegunaan fungsi sekiranya kita letak VLOOKUP tu perkataan true. Dia akan letak nombor itu nombor selepas dan nombor sebelum nombor seterusnya. Antara 2200 sehingga 2202 adalah data untuk Ali bin Abu. Itu adalah kegunaan fungsi true jika kita letak. Sekarang ni kita tukar kepada false lah sebab kita nak cari data yang tepat. Okey, 2201 tak ada kan? Kita sebab kita dah guna fungsi false kan? Nampak dekat sini kita dah guna fungsi false. Jadi 2201 memang tak available. Macam tu penggunaan true dan false. Okey, kita nak tulis 2203. Okey, Karim bin Benzema. Sekarang kita nak letak 2203 ni nanti akan keluar dekat jantina dan alamat tetap. Macam mana kita nak buat? Jantina Karim ni akan keluar dekat sini dan alamat tetap dia kita buat VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP. Kita pilih VLOOKUP. Lookup value kita akan berdasarkan ID number. Bila ID number ni lain atau berubah, data kat bawah pun akan berubah. Kita koma macam biasa juga. Kita ambil table array kat sini.
Kita koma. Lepas tu kita tengok jantina tu kolom nombor berapa. A kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga. Kita tulis 3. Dan kita akan ambil false sebab kita nak data tu tepat. Kita tutup kurungan. Okey, jadi kita dah nampak Karim Benzema adalah seorang lelaki. Alamat tetap pula. Sama dengan VLOOKUP. Kan lookup value ID number, table array kat sini, koma, kolom index number. Sekarang ni alamat tetap kolom ke berapa? Ni A kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga dan D kolom keempat. Kita tulis nombor 4, koma, dan range lookup kita akan pilih false sebab kita nak data yang tepat. Kita tekan enter. Muar Johor. Betul tak Karim Benzema lelaki Muar Johor? Kita try satu nombor dekat sini, ID number kita ubah 2215. Nampak dia berubah? Kita try lagi 2218. Okey, nampak berubah. Okey, sekarang ni kita nak ID number ni senang kita nak cari. Tak payah kita nak tulis-tulis 2218. Kita akan letak satu drop down button. Kita pergi ke sini, kita akan gabung dengan fungsi data validation. Kita pergi ke data. Kita pergi ke data validation. Okey, sekarang ni macam sebelum ni saya pernah ajar data validation, kita akan pergi ke allow, kita akan pergi ke list. Jadi list ni kita nak cari sumbernya dari mana. Kita tekan ni, kita akan pilih ID number. Okey, nampak dah ada garisan titik-titik ni. Lepas tu kita tekan OK. Okey, kita try dekat sini 2206. Nampak? Dia berubah dengan sendirinya mengikut data kita. Contohnya lah, inilah konsep dia. Saya nak tunjuk bila kita buat sesuatu borang berdasarkan data-data ini. Okey, tak kisah apa yang anda nak buat, mengikut data anda. Dan apa yang saya kongsi ni semuanya tetap sama kalau anda buat sendiri. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke sheet 2. Di mana sheet 2 ni saya nak menunjukkan jika data kita berada dekat sheet lain. Sebab konsep dia tetap sama. Sebab kalau macam ni kan saya tunjuk sebelah-sebelah kan, data dengan borang. Sekarang ni saya nak tunjukkan sekiranya borang tu kat sheet lain. Sebab dia sama je data kita, cuma nak bagi anda tidak keliru, kita nak link antara satu sheet ke satu sheet yang lain punya data. Sekarang ni ID number tetap kita biarkan kosong sebab bila ID number berubah, nama, jantina dan alamat tetap akan berubah. Kita pergi ke nama, kita akan buat VLOOKUP. Okey, lookup value tetap sama, ID number. Kita koma. Table array data dekat sheet 1. Macam sebelum ni saya pernah kongsikan cara untuk kita link data. Kita pergi ke sheet 1, kita ambil table array ni. Okey, nampak tak dekat atas ni untuk formula dia. Okey, lepas tu kita tekan koma. Dah koma kan. Sekarang nak cari kolom index number. Tadi kolom index number untuk nama kolom ke berapa? Kolom kedua. Kolom kedua kita tekan nombor 2. Dan kita akan range lookup, kita akan pilih false. Nampak formula dah ada dah dekat atas ni. Lepas tu kita tutup kurungan, kita tekan enter. Okey, macam tadi not available sebab kita tak letak lagi nombor. Kita try letak satu nombor 2206, iaitu Nur Afif bin Amir, lelaki Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kita tulis 2206, kita tekan enter. Nampak dah keluar dekat sini. Dan ini adalah formula jika kita buat link antara sheet lain. Okey, untuk jantina pun sama konsep dia. Kita teruslah buat VLOOKUP. Nampak dekat sini pun dah ada data kita. Kan senang kan? Inilah fungsi VLOOKUP. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda suka pada video kali ini, jangan lupa untuk tekan button like, dan yang belum subscribe boleh subscribe channel saya untuk saya kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial akan datang untuk anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.